Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam video tutorial KineMaster. Untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita memasukkan teks dan memberi sedikit kesan khas pada teks tersebut. Okey, kita bermula. Okey. Sebelum kita bermula, kita hendaklah terlebih dahulu memasukkan video. Dalam kes ni saya dah masukkan video yang kita hendak letakkan tulisan tadi. Okey. Lepas tu kita memilih layer. Kita memilih layer. Sebab di sini kalau kita lihat di paparan skrin ni ada media, ada audio, ada voice, ada layer. Kita pilih kepada layer. Nah, di dalam layer tadi ada media, ada efek, ada overlay, text dan handwriting. Kita pilih text. Okey. Dan kita letakkan title atau teks apa yang hendak kita letakkan. Contoh, saya letak asam pedas power. Okey, asam pedas power. Bila kita dah typekan teks tadi, kita tekan right dekat penjuru belah atas kanan, akan muncul pada skrin tajuk yang kita tulis tadi. Okey. Untuk menentukan sama ada apa yang kita tulis tadi mudah dibaca, mudah difahami oleh viewer, kita hendaklah memilih font yang sesuai. Dalam apa-apa pun teks untuk iklan atau sesuatu yang rasmi, present untuk office ke, untuk business ke, kita hendaklah memilih teks yang mudah dibaca. Jangan kita pilih teks yang fancy, sebab itu tak sesuai. Kalau untuk rancangan kanak-kanak, kita bolehlah pilih macam tulisan yang fancy atau tulisan kartun-kartun ke kan. Itu tak apa. Tapi untuk bisnes, untuk urusan rasmi atau sesuatu yang penting, kita jangan memilih teks yang fancy, nanti orang susah nak baca. Okey, kat sini ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Dia bagi banyak pilihan. Kadang-kadang ia bergantung pada package yang kita ambil. Macam saya ni, saya ambil full package. Saya bayar 1 tahun RM99. So macam-macam lah dibagi. Tapi yang saya tunjukkan ada dalam paparan skrin ni adalah yang basic. Kalau kita tak langgan pun, kita akan tetap dapat basic punya teks, font. Basic punya font. Kita ada Latin, ada sans serif, banyak. Jadi anda jangan bimbang kalau anda tak langgan pun, anda ambil yang free, anda masih boleh buat teks. Dia akan bagi teks yang basic. So dalam kes ni saya gunakan teks yang basic. Okey. Sekarang ni kalau kita nak pilih, tadi kita pilih cara memilih font. Kita boleh pilih apa pun font. Okey. Yang kalau kita lihat di skrin belah atas ni ada tulisan tadi yang kita pilih tadi, bentuk tulisan font, jenis font. Yang kedua tu adalah gunting. Gunting ni sama ada kita nak trim kita punya video tadi. Kalau kita nak potong sebelah kanan, kita boleh pilih potong belah kanan, belah kiri, ataupun kita nak split. Split ni yang kita nak potong tengah-tengah. Jadi kita boleh memilih menu gunting tadi. Jadi untuk kes ni, saya nak tukar tulisan ni, warna tulisan ni. So contoh saya pilih warna kuning. Kat situ kita boleh pilih warna. Bawah ni banyak lagi warna-warna yang disediakan untuk kita pilih. Dan pilihlah warna yang sesuai untuk kita punya projek. Kalau boleh tulisan tu biarlah warna dia orang mudah nak baca.
Setelah kita puas hati, kita memilih sedang memilih warna, kita letak, kita tanda, kita tekan right di penjuru sebelah atas kanan. Okey, setelah kita pilih warna, kita pergi ke menu seterusnya, in animation. Contoh in animation ni adalah none ni dia tak bergerak lah, dia stay macam tu lah. Fake ni, tulisan ni akan jadi kelip-kelip macam tu. Pop, kita juga boleh memilih pop. Tulisan tu dia akan datang daripada belakang. Slide right, slide right ni dia akan datang lagi sebelah kiri, dia lagi sebelah kanan ke kiri. Slide left ni lagi pada kiri, kanan ke kiri, kiri ke kanan, macam tu. Slide up, bergantung pada kesesuaian. Dalam kes ni saya pilih slide down lah. Dan banyak lagi sebenarnya kesan-kesan khas in animation tadi. Di dalam ni anda boleh buka dan anda boleh pilih sendirilah. Anda boleh explore sendiri. Okey, seterusnya overall animation. Overall animation ni bling-bling ke, flicker ke, dia lajulah, dia klik-klik lajulah. Dan ada beberapa lagi kat bawah tu, anda boleh pilih lah. Tapi macam saya cakap, pilihlah yang sesuai. Macam kes saya ni, saya pilih none lah. Lepas tu menu seterusnya out animation. Out animation pun samalah macam tadi. Yang tadi masuk, yang ni keluar. Bagaimana kita nak pilih kesan khas tadi untuk tulisan tu masuk dalam kita punya video, kita boleh pilih dekat in animation tadi. Lepas tu kalau untuk keluar tulisan tu, bila dia dah masuk tadi, dia nak keluar macam mana, dia slide ke kiri ke, slide ke kanan ke, kan. Terpulang pada pilihan masing-masing lah yang sesuai. Okey, kita pergi ke menu seterusnya, alpha opacity. Apa dia alpha opacity? Alpha opacity ni kalau kita lihat, kita boleh slide down, slide up button ni. Contoh kalau kita slide down, kita tengok apa yang berlaku. Tulisan hilang kan. Okey, kalau kita buat slide down, tulisan tu akan hilang. So tak sesuai. Jadi kita kembali kepada alpha opacity tadi, kita kena naikkan balik. Kita naikkan balik. Kita nak adakan tulisan, bukan nak padam tulisan kan. Tapi ada sebab dia buat macam tu kan. Ada setengah-setengah editor yang suka nak buat sesuatu yang perlu ada kesan khas yang macam ni. So tu yang mungkin KineMaster sediakan. Okey, seterusnya adalah rotate atau mirroring. Rotate dan mirroring ni, kalau kita lihat, okey, anda boleh lihat, kita boleh test. Okey, ini yang asal. Anda perhatikan apa terjadi kalau saya pilih yang ini. Nampak? Itu maksud dia mirror. Dia membalikkan kita punya image tulisan tadi menjadi terbalik. Itu jika bersesuaian, anda boleh pilih yang itulah. So yang ini pula, kita tengok apa dia. Balik juga kan. Okey, yang bimbang, kita boleh usulkan balik. Okey, kita tekan bawah, kita tengok dia akan jadi menegak macam tu kan.
Dia akan jadi melegak macam tu. Kalau kita pilih yang ni, dia akan jadi terbalik. So benda ni atas kesesuaian kita lah. Kalau kita ada sesuatu projek yang kita nak buat memerlukan kesan yang macam ni, kita boleh pilih yang tu lah. Saya cuma tunjukkan aja apa gunanya menu-menu ni. Blending. Seterusnya kita pergi blending. Apa itu blending? Kalau kita slide opacity ni, kita tengok apa yang berlaku pada kita punya teks tadi. Sama macam tadi, dia hilang, kan? Kita slide balik ke asal, dia ada. Okey, benda ni semua ada guna. Mungkin pada kita tak ada guna kan, tapi sebenarnya ada guna. Kita pergi ke overlay. Dan kalau kita tengok overlay, kita tengok apa kesan pada tag yang kita buat tadi. Dia jadi macam berbalam-balam macam tu. Ni ramai yang suka ni kesan-kesan yang macam ni. Sebab tu dia memang ada kan, dia sediakan. Multiply kita tengok. Cuba multiply, tulisan hilang kan. Dia banyak. Jadi kalau anda perhatikan yang ada logo mahkota di sebelah kanan menu-menu ni, ini adalah package yang saya ambil. Jadi dia akan bagi saya free. Jadi bagi anda yang nakkan full package yang macam-macam side effect ada pada tulisan itu, pada video yang anda, projek yang anda akan nak buat, ambil lah yang full package tu, RM99 setahun. So dalam kes saya ni, saya akan kembalikan kepada normal balik. So kita tekan tanda right di sebelah kanan atas dan kita kembali tekan balik layer asam pedas tadi. Kita pergi ke menu seterusnya, itu tag option. Tag option, apa dia tag option? Kalau anda lihat ni, kalau anda yang biasa menggunakan komputer, gunakan Word apa semua, dia lebih kurang sama lah. Dia centralize balik kita punya tulisan mengikut apa yang kita nak. Kalau kita nak tulisan kita semua ke tepi, kita tekanlah yang ini. Kalau kita nak tulisan kita tengah, betul-betul center, kita tekanlah center. Sama juga kalau kita nak yang pergi ke sebelah kanan, kita tekan yang sebelah kanan. Sama juga bawah ni, tulisan tu kalau dia banyak, dia akan center balik ikut bagaimana yang kita nak. Untuk kiri ke kanan, atas bawah semua kan. Kalau kita nak dia macam ni, ke bawah, ke bawah lah. Kalau kita nak underline, nak letak line bawah, dia akan adalah line kat bawah tu. Jadi itulah dia punya gunanya tag option tadi. So kita kembali, tekan balik layer tadi dan kita pergi kepada outline. Kira apa dia outline? Outline ni adalah line di luar pada tulisan kita. Cara dia, kita kena tekan enable button ni. So akan ada muncul tulisan hitam di akan ada line hitam di tulisan kita. Untuk melihat lebih jelas, tengok itu adalah outline. Apa tu kesan yang terjadi pada tulisan kita. Itu guna dia menu outline tadi. Dalam kes saya ni, saya letak 17 lah. Dan saya puas hati tekan tanda right di sebelah kanan atas, tekan balik teks tadi. Seterusnya adalah shadow. Apa itu shadow? Untuk melihat kesan shadow, kita kena macam biasa aktifkan enable button tadi dan slide butang kat bawah di distance tadi.
Okey, dalam kes ni mungkin tak nampak ataupun ya. Ini mungkin untuk gambar atau apa ataupun dokumen ke apa yang kita nak tapik dekat kita punya video tadi. Nah, itulah dia shadow. Dia kesan bayang-bayang pada teks kita tadi ataupun dokumen yang kita nak letak tadi, dia ada bayang-bayang. Itu dipanggil shadow. Kalau kita keluar balik, tekan balik tadi asam pedas tadi, teks asam pedas tadi, kita tekan balik, tekan lepas tu tadi kita dah pergi ke shadow, kita pergi ke glow. Apa itu glow? Apa itu kesan khas apabila kita mengaktifkan butang shadow tadi, butang glow tadi. So kita enable balik. So kat sini kita boleh pilih kalau kita nak glow tadi warna kuning, dia akan jadi kuning lah kita punya ni, kita punya glow tadi tu, dia macam kabus-kabus tu kan. Kalau kita nak tak mau, kita letak contoh warna putih lah. Saya tunjukkan biar saya suka warna putih, stripe warna putih, dia akan jadi kesan glow di sekeliling tulisan kita tadi dengan warna putih. So benda ni bagus benda ni bagus dan selalu orang guna. So kita boleh letak lah, dengan kita letak outline tadi, kita letak shadow, kita letak glow, dari tulisan kita tadi dia akan timbul kan. Tulisan tadi akan timbul, jadi so orang senang baca lah. Okey, pergi balik pada menu tadi, background contoh kalau tulisan tu putih, background belakang pun putih, memang tak nampak lah kan. Jadi kita boleh boleh menimbulkan tulisan tu, salah satu cara dia dengan memilih background yang sesuai. Contohnya saya aktifkan butang tadi, saya memilih background yang ini so kita tak nampak sebab kesan dia sikitnya hitam yang apa tu sedikit dekat belakang tu kan. Saya unactive enable button tadi, tak nampak kan background dia. Okey, saya aktifkan balik, nampak kan tulisan hitam kat belakang tu kan, background hitam. Tujuan dia tu kita nak letak background lah, supaya tulisan kita tadi nampak. Dan kita boleh memilih warna-warna yang kita suka dekat sini. Cara dia, kita tekan dekat warna tadi dekat tengah-tengah ni, dan kita boleh pilih apa background yang kita nak, yang sesuai, yang kita fikirkan sesuai dekat tulisan kita tadi. Dalam kes saya ni, saya memilih warna ni lah. So dah puas hati, kita tekan tanda right ke atas belah kanan ni untuk keluar. Okay. Sama ada kita nak tengok kesan-kesan yang telah kita letakkan tadi, yang telah kita pilih tadi, kita mainkan balik lah video kita ni dengan kesan tulisan tadi. Okay, nampak itulah apa yang ingin saya sharingkan hari ni. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa video akan datang. Jangan lupa share, like dan komen komen anda penting untuk saya perbaiki video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum, terima kasih, selamat menonton.